Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu tinggalkan saki-baki riba sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Maka sekiranya kamu tidak lakukan yang demikian, maka isytiharkanlah perang daripada Allah dan juga Rasulnya. Dan sekiranya kamu bertaubat, maka bagi kamu modal-modal kamu dalam keadaan kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, hadir-hadir yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan akan diberi keberkatan kepada hidup kita semua, insya-Allah. Tajuk yang akan kita bincang pada malam ini ialah berkaitan dengan riba. Dalam banner tajuk yang diberikan malapetaka riba. Kenapa tajuk ini kita bincang? Ini rentetan program yang kita buat pada minggu lepas, pada hari Jumaat, dialog Haiti dan dialog bersama rakyat di kampung Pok Katok. Pok Katok, Terengganu kita Pok Katok, orang luar kita Pak Katak barangkali lah. Pok Katok, nak sebut Pak Katak tak jadi, mesti Pok Katok juga. Dalam Haiti dan dialog itu ada orang bertanya tentang riba, dan saya jawab dengan ringkas. Dia kata tak puas hati dengan jawapan ustaz, minta panjang lagi. Kita kata panjang tak boleh, ni dialog, banyak isu lain lagi. Jadi kita kata buat ceramah lain lah. Jadi oleh kerana jadual yang saya beri kepada MTD Dun Bukit Tunggal, saya kosong pada malam ni. Sepatut tempat lain malam ni, tapi saya ijah mari ke sini untuk bincang tajuk yang diberi nama malapetaka riba. Riba perkataan yang digunakan oleh Al-Quran dan juga dijadikan sebahagian kata dalam bahasa Melayu. Kita juga panggil riba. Bahasa kampung dia guna bunga, bahasa bank dia guna faedah dan pelbagai lagi. Apakah yang dikatakan sebagai riba? Riba yarbu, raba yarbu. Jadi riba, raba makna sesuatu yang tumbuh dan berkembang, itu raba. Setengah ulama mentafsirkan dengan makna al-fadlu, sesuatu yang lebih. Tapi asal maknanya raba, sesuatu yang bertumbuh dan berkembang. Dalam Quran kita baca ayat wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala yurbi, memanjangkan, menumbuhkan, menyuburkan, membesarkan as-sadaqat, sedekah-sedekah yang diberikan. Dari sudut itu, perkataan riba asal maknanya ialah benda yang baik.
menunjukkan pada kembang sesuatu. Kerana itulah ayat yang saya sebut tadi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menghapuskan barakah riba. Yamhaq, Allah hapuskan barakah dia. Allah hapuskan barakah riba. Wa yurbi, dan Allah ribakan. Itu kalau ikut terjemahan, ikut bahasa Melayu. Allah hapuskan riba dan Allah ribakan. Bagaimana pula Allah ribakan? Allah hapuskan yamhaqullahu riba, Allah hapuskan riba. Wa yurbi, dan Allah ribakan as-sadaqat. Allah ribakan sedekah-sedekah. Maknanya apa? Allah hapuskan riba yang kita bincang, riba yang diharamkan oleh Allah, itu lebihan pada hutang. Lebihan yang datang hasil daripada hutang. Yang tu Allah hapuskan keberkatannya. Wa yurbi, dan Allah ribakan. Allah berikan pertumbuhan, Allah kembangkan as-sadaqat. Allah kembangkan sesuatu yang bersifat sedekah. Jadi riba ni asal mana lebih? Lebih macam mana? Riba ia berlaku secara umum. Riba dia dua jenis. Tapi secara umumnya riba berlaku bila mana ia melibatkan duit atau barang yang kita beri kat orang lain. Atas nama pinjaman. Pinjaman ini ima duit, ima barang. Duit sekarang kita pakai duit. Orang dulu tak pakai duit, dia pakai barang. Dia beri pinjam beras, dia beri pinjam gula, dia beri pinjam ikan. Orang dulu ketika tidak ada duit, maka barang-barang itu menjadi barang yang diberi pinjam. Dalam konteks hari ini, orang bagi pinjam duit sebab duit menentu nilai. Dulu orang tak ada penentuan nilai. Dia ada 3 ekor ikan, dia nak tukar dengan segantang beras. Anggapan dia 3 ekor ikan sama nilai dengan segantang beras. Akhirnya bila susah keadaan macam tu, manusia mencipta satu alat menjadi kayu ukur. Alat itu namanya duit. 3 ekor ikan ini nilai duitnya banyak ni. Segantang beras nilai duitnya banyak ni. Sama ke tak? Kalau sama, okey, boleh tukar. Jadi duit ini alat menilai. Maka dulu kalau berlaku nak beri pinjam, ima beri pinjam barang, ima beri pinjam duit. Dulu bagi pinjam barang. Bila bagi pinjam barang, bila bagi pinjam duit, sepatutnya dipulangkan balik sebagaimana yang dipinjamkan. Kalau yang diberi pinjam itu ialah pinggan sedekah dipulangkan balik. Kalau yang diberi pinjam 3 ekor ikan lah yang dipulangkan balik. Kalau yang diberi itu adalah duit, yang boleh beli 3 ekor ikan, 1 dinar duit, 1 ringgit duit, 1 dolar duit, 1 pound duit, 1 rupiah duit, atau apa sahaja duit yang menjadi kayu ukur. Bila diberi duit itu, diberi pinjam, maka pulangnya pulang yang samalah. Bila dipulangkan dengan lebih, kita bagi dia, ambil lah RM10 saya beri. Kemudian diberi pulang balik, bukan 10, diberi lebih. Lebih itu namanya riba. Tetapi hak lebih itu 2 hukum. Satu, lebih itu tuang punya yang kita beri pinjam tu, dia saja nak beri lebih. Dah ada memberi saya pinjam itu RM10, ni ambillah duit RM10, tapi saya nak tambah RM1. Hadiah daripada saya. Itu lebih. Lebih itu bukan riba yang diharamkan. Tapi kalau tuan punya barang beri awal, dia kata, ni saya bagi RM10, nanti nak pulangkan balik, pulangkan pada saya RM11, kena lebih RM1. Lebih itulah riba. Riba itu yang diharamkan. Makna cerita riba ini wujud bila mana ia melibatkan satu benda kita beri kat orang yang patut dipulangkan balik, tapi dipulangkan lebih. Pulang lebih itu dengan satu arahan, kehendak, keinginan daripada orang yang beri barang. Maka namanya adalah riba. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah Ta'ala mulakan dengan seruan wahai orang-orang yang beriman dalam Quran, ada 2 cara seruan. Satu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau wahai sekalian manusia, maknanya merangkumi Islam tak Islam. Kalau wahai orang yang beriman, hanya untuk orang beriman.
kata para alim ulama antara sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, dia kata kalau kita jumpa dalam Quran seruan wahai orang-orang yang beriman, kita tengok. Sebab yang datang kita kena beri perhatian. Sebab yang datang selepas pada seruan wahai orang-orang yang beriman, yang datang tentu melibatkan hukum. Sama ada benda yang kita kena buat atau benda kita kena tinggal. Hak kita kena buat itu imam wajib, imam sunnah. Yang kita kena tinggal imam haram, imam makruh. Tapi cerita-cerita hukum. Kena buat atau kena tinggal. Allah sebut di sini, wahai orang-orang yang beriman. Ni ayat 278 surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Itu arahan suruh buat. Selalu kita dengar ketika khutbah, wahai orang yang beriman, ittaqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kamu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Tapi ayat ni ditambah lagi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ataupun terjemahan lagi lebih sedap kita dengar, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wazaru, dan hendaklah kamu tinggalkan. Itu arahan. Arahan suruh tinggal. Tinggalkan ma baqiya minar riba, apa yang berbaki daripada riba. Saki baki riba. Saki baki macam mana? Awalnya riba menjadi amalan orang-orang jahiliyah. Hingga akhirnya Allah turunkan ayat haramkan riba, Allah turunkan ayat mengharamkan riba. Ini sudah pada penghujung hayat Nabi. Bahkan hukum yang terakhir turun, antara hukum yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat, ayat berkaitan dengan riba. Dan pengharaman riba diisytiharkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi buat haji, hijjatul wada, dipanggil haji ucap selamat tinggal. Selepas haji itu tak berapa ketika Nabi diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ikut kajian yang dibuat oleh ulama, dalam ucapan Nabi ketika di Mina, 83 atau 85 hari kemudian Allah wafatkan Nabi. Haji berlaku bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah Nabi buat di Mina. Nabi berucap di Mina 10 Zulhijjah. Lepas Zulhijjah, Zulkaidah. Lepas apa Zulkaidah pula datang. Lepas Zulhijjah Muharram. Fa Muharram Safar. Lepas Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal itulah Nabi diwafatkan oleh Allah. Maknanya kalau kita ambil bulan Zulhijjah 10 hari bulan, ucapan Nabi baki lagi dalam 20 hari Zulhijjah. Kemudian masuk bulan Muharram sebulan 30 hari, masuk pula bulan Safar sebulan 30 hari, 60 hari campur 80 hari. 12 Rabiul Awal, 80 92 hari. Kemudiannya Allah wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal. Tarikh sama dengan kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti ni hatta akhir. Nabi balik saja daripada Makkah balik ke Madinah, Nabi mula sakit. 2 minggu selepas Nabi sakit, Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas Nabi sakit berat, akhir 2 minggu kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mana cerita riba ni cerita hukum yang terakhir. Bila terakhir turun, maka perinciannya tak diperincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang faham. Dan Nabi isytihar bahawa hari ini riba diharamkan ketika di kawasan Mina, dan wa awwalu riban adha'ahu, dan riba yang mula-mula ku hukumkan bubar, ku batalkan riba Al-Abbas. Al-Abbas pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi terlibat dengan riba. Tapi riba yang dia terlibat masa itu belum diharamkan lagi. Sekarang diharamkan. Berarti di akhir hayat Nabi, riba diharamkan dan menjadi hukum kepada umat Muhammad sampai kiamat. Riba adalah haram. Dan ayat riba sangat panjang. Itu yang kita baca hak kemudian dah. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman kepada Allah. Mu tak beriman ikut sukamu nak buat lagi. Fa illam taf'alu, kalau kamu enggan lakukan, tak boleh tinggalkan riba.
Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka isytiharkanlah perang daripada Allah dan juga Rasulnya. Bila Allah isytihar perang, maknanya apa? Tak ada barakah. Tak ada barakah lagi. Allah sudah isytihar perang. Kalau kita nak cek beberapa hadis yang Allah isytihar perang, antaranya ialah hadis kursi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sesiapa yang memusuhi wali-wali aku, sesiapa yang memusuhi aku, menusi wali-wali aku, makna memusuhi wali-wali aku. Siapa dia wali? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang jaga salat, jaga ibadat, menyampaikan agama Allah, berdakwah. Ini wali-wali, orang yang dekat dengan Allah, maknanya wali. Siapa yang memusuhi orang yang dekat dengan aku, yang Allah kata wali-wali tadi, faqad azantuhu bil harbi, aku isytihar perang kat dia. Hadis inilah mengajar pada kita jangan memusuhi para alim ulama, para ustaz, orang-orang yang saleh, orang-orang yang kuat beramal, orang-orang yang warak, orang-orang yang jaga agama dia. Jangan memusuhi dia. Tak puas hati pun jangan duk musuh dengan dia. Kenapa? Azantuhu bil harbi, aku isytihar perang kat dia. Itu hadis. Cerita Allah isytihar perang bagi orang yang memusuhi orang yang jaga agama Allah, yang dekat dengan Allah. Satu, hak ni orang yang terlibat dengan riba, selepas datang hukum tak boleh lagi terlibat dengan riba, dia tak nak berhenti. Kalau tak nak berhenti, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'zanu biharbin minallah. Isytiharkanlah perang daripada Allah. Wa rasulih, isytihar perang dengan Rasulnya. Maknanya apa? Haram. Haram ni banyak kategori. Haram ni dosa. Dosa ada kecil, ada besar. Hak besar antaranya riba. Hak Allah isytihar perang dosa besar. Yang Allah isytihar laknat, Nabi isytihar laknat, dosa besar. Ini dosa besar. Bahkan riba antara dosa-dosa yang paling besar. Dalam dosa besar ada hak lebih besar lagi. Terlibat dengan riba, makan riba, salah satu ada dosa-dosa yang besar. Dalam hadis menyebut, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 benda yang membahaya, yang merosakkan, yang menghancurkan. Yang ni disebut oleh ulama sebagai dosa besar. 7 dosa besar yang paling besar. Antaranya ialah, ada banyak riwayat hadis, antaranya wa aklur riba, makan riba. Kenapa diisytiharkan sebagai benda yang besar? Karena itulah yang berlaku begitu banyak kepada masyarakat. Dan hari ini ia berlaku dalam masyarakat secara global. Ramai manusia terlibat. Bukan hanya orang Islam terlibat, orang kafir terlibat, bahkan orang Islam terlibat. Dan bukan hanya terlibat kecil-kecilan. Penlibatan bukan bersifat individu, penlibatan bersifat individu, masyarakat, negeri, negara dan dunia. Maka bila Allah Ta'ala sebut arti ini benda yang sangat besar, yang Nabi isytihar ketika Nabi berada di Mina, dalam ucapan Nabi SAW, ucapan ketika sedang buat ibadah haji, ini benda yang sangat besar. Kata Allah, kalau kamu tak nak berhenti, maka isytiharkanlah perang daripada Allah dan juga Rasul. Fa in tubtum wa in tubtum, jika kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka menjadi milik kamu modal-modal kamu, kepala duit kamu, mana modal. Modal asal, kamu dulu beri dia 100, kamu ambil riba RM10. Okey, sekarang kamu nak berhenti, modal ambil balik 10, modal 100 ambil semula, hak 10 jangan ambil. La tazlimun, kamu tidak akan, dalam keadaan kamu tidak menzalimi orang. Makna kalau buat riba, zalim kat orang. Tak terlibat dengan riba atau berhenti riba, kamu tak zalim orang. Kamu tidak menzalimi, wala tuzlamun, dan kamu juga tidak akan dizalimi. Tu ayat berkaitan riba. Ayat sebelum tu lagi, daripada awal kalau kita baca, ayat dia panjang. Daripada ayat 275, saya baca ayat 278. Ayat 275, allazina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Tu Allah mulakan cerita.
La yaqumuna, mereka tidak akan bangkit. Di mana? Di hari kiamat. Tidak akan berdiri illa, melainkan kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, melainkan seperti mana berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Yatakhabbat mana orang yang kena rasuk. Syaitan rasuk dia minal masih, kerana kena rasuk, kerana kena gangguan. Orang kena gangguan macam mana? Sedar diri tak? Tak sedar diri. Jin masuk dalam badan dia, kita pegang 10 orang. 10 orang boleh terpelanting. Dia macam orang gila, tudung dia buang, baju dia buang, panjang bawah dia terajang dia, ludah macam-macam ikut suka dia. Ini orang yang gila. Tak ada akal bagi diri dia. Orang yang kerasukan macam ni lah, itulah gambar orang nanti siapa terlibat dengan riba di hari kiamat macam tu. Kalau kita ambil gambaran kasar, orang gila, orang tak sedar diri, orang kena rasuk ni, dia keluar rumah dia bertepi, wah, menjuruk-juruk macam tu sebab tak sedar ke diri. Dia tak malu sebab tak ada malu dah bagi diri dia. Di hari kiamat macam itulah Allah beri gambaran. Erti Allah beri taswir. Ini dalam ilmu balaghah dia beri taswir fanni. Allah beri satu gambaran seni. Kita boleh bayang, oh lagu ni orang makan riba di hari kiamat nanti ketika semua orang dibangkitkan di hari kiamat, orang mati Allah bangkit balik. Di hari kiamat, bila berlaku kiamat dengan tiupan sangkala yang pertama, dunia tungging langgar, manusia berterbangan. Mari tiupan kedua, Allah suruh matikan semua makhluk Allah Ta'ala. Hingga tinggal 2-3 lagi makhluk, antaranya malaikat Jibril AS. Dengan tiupan yang ketiga, akhir sekali, bila mati semua orang, tiupan yang ketiga, dibangkitkan semua manusia. Ni, hadis-hadis menceritakan perkara ini. Ketika bangkit, manusia ada pelbagai ragam. Ia makan riba, Allah bangkit seperti orang kerasukan. Zalika bi'annahum, yang demikian itu, yang jadi macam tu, bi'annahum disebabkan mereka, qalu, dulu mereka duk sebut ketika di dunia, innamal bai'u mislur riba, jual beli sama macam riba. Riba ni orang jual beli, sama dengan jual beli kat luar. Jual beli macam mana? Saya ada cawan, saya beri cawan, saya beli cawan berapa ringgit? Beli RM10 cawan ni saya jual kat dia berapa ringgit? RM11. Saya dapat untung RM1. Saya jual cawan, saya ambil duit, saya dapat untung saya. Dia kata jual beli dengan riba, samalah. Riba ni saya beri duit, beri RM10, saya boleh RM11, boleh untung RM1. Arti cerita riba, cerita boleh untung. Kalau orang meniaga, dia beri barang, dapat duit, dia boleh untung. Hak ni, dia beri duit, dia dapat duit lebih, dia boleh untung macam tu. Kalau dulu, belum ada duit, dia beri barang, dia beri cawang, dia suruh bayar baik nanti semula, bagi cawang bagi piring 10 ada duit. Bila ada duit, dia beri cawang, suruh ganti balik, dengan duit sikit, lebih. Dah sama macam meniaga, dia kata. Meniaga dia, kita beri cawan kat orang, kita minta dia ganti dengan cawan dan juga apa ni? Piring. Bagi lebih lah. Mesti orang meniaga nak lebih. Kita beli barang harga RM10, takkan nak jual RM10, bodahlah kita je. Beri RM10, mesti nak jual RM10, boleh untung RM1. Kena molek, beri RM10, nak ambil untung RM10. Dapat RM10 untung. Maknanya orang beri benda nak untung lah. Sama lah dengan riba, dia kata. Beri duit nak boleh untung lah. Nak berniaga dengan duit tu, nak berniaga dengan hutang. Niaga juga macam riba, sama je. Jual beli tu macam riba, sama je. Dosa kat mana? Ayat macam ni lah yang orang pakai sekarang. Bank-bank, apa kerja bank? Ni saya tak nak masuk topik lagi ni, baru mukaddimah. Saya akan cerita panjang apa dia bentuk riba semasa hari ni. Bank-bank, apa kerja bank? Tuan-tuan pelik tak kita pergi bank? Kita pergi bank masuk duit. Masuk hari ni petang keluar. Masuk petang lusa keluar. Masuk lusa tolak keluar. Masuk tolak tabung keluar. Dah bank boleh untung ke mana ni? Kita masuk 10, keluar 10. Masuk 100, keluar 100. Dah bank kena sediakan pegawai dia, sediakan mesin dia, api elektrik dia, kertas dia. Dah bank boleh untung kat mana? Kita masuk keluar lagu mana? Untung kat mana? Kita rasa pelik. Untung kat mana? Kita simpan duit atas nama simpanan.
Duit hak kita simpan bukan seorang keluar belaka. Ada 10 orang keluar, ramai lagi tak mau keluar. Bukan seorang masuk duit untuk keluar. Ada orang masuk duit untuk simpan. Tak mungkin kalau 1000 orang masuk duit, 1000 orang keluar serentak. Tak mungkin berlaku. 1000 orang masuk duit, hak keluar ada 100 orang. Kemudian, hak baki 900 orang tu, 90 orang lagi, buat keluar, masuk orang baru pula. Jadi duit tak pernah habis. Malangkan kita isytihad, jom buka keluar mamai. Bankrupt bank situ. Tapi tak mungkin berlaku begitu. Sementara tunggu duit tu kita ambil, orang hak tak ambil, duit itulah yang digunakan untuk dia beri hutang kepada orang. Pada orang mana? Pada orang kaya-kaya. Orang besar-besar yang mempunyai perniagaan besar-besar. Peringkat internasional, peringkat nasional. Yang modal mereka 1 juta, 10 juta, 20 juta. Nak buat pasar raya. Bukan dia pakai duit dia. Pakai duit bank lah. Dia pinjam duit bank buat pasar raya. Dia kontraktor nak buat rumah banyak. Mana duit cash? Pinjam duit bank. Bank fund, bagi fund kat dia. Dan bank ambil duit mana? Duit kita lah. Dia orang akan buat dalam bank, dia akan berebut untuk offer. Jomlah buka akaun, siap buat tawaran macam-macam. Siap nak beri hadiah kereta lah, cabutan bertuah lah, itulah, inilah. Sebab apa? Sebab tadilah dia pakai duit kita nak beri pinjam kepada orang yang besar-besar lagi, yang berniaga macam-macam, yang syarikat juta-juta, ratus juta, bilion-bilion. Ni lah, dah dia beri pinjam untung ke mana? Dia berniaga hutang. Bank ni dia berniaga hutang, berniaga. Ingat ayat sebut ni. Bank kerjanya berniaga hutang. Dia beri pinjam kat orang yang syarikat besar-besar. Bila beri pinjam, kerana pinjaman itulah perniagaan, mesti dia nak untung. Dia beri pinjam 1 juta, dia nak untung 100,000. Kena bayar 1 juta 100,000. Itulah untung bank. Berarti bank untung kerana dia berniaga hutang. Faham? Itu kerja bank. Kerja bank, saya ulang balik. Kerja bank berniaga hutang. Bank tak berniaga. Tak, bank tu berniaga. Dia ambil pinjam kita, dia pergi buat beli bangunan. Tak, bank tak berniaga. Bukan kerja bank nak berniaga. Kerja bank berniaga hutang saja kerja dia. 1MDB sebagai contoh. Kenapa bank-bank dunia berebut nak bagi hutang? Kan bank berniaga. Contoh, German Bank nama dia. Di Jerman. Dia buat konsortium antara 2-3 buah bank, konsortium, dan bagi pinjaman kepada 1MDB. Kenapa? Kenapa bank luar sibuk beri pinjaman pada 1MDB? Sebab dia berniaga hutang. Dia beri pinjam kepada 1MDB sekian banyak, dan bila 1MDB dapat untung berniaga, dia kena bayar balik modal yang diberi, dan dia kena bayar untung sekali. Pinjaman yang dia beri berasaskan faedah riba. Kena bayarlah. Dia pinjam 1 bilion, kena bayar 1 bilion 1000 juta, tambah lagi 100 juta, lagi 1100 juta. Kalau 1MDB tak boleh bayar, dia bankrupt, berniaga dia rugi, tak apa. Bank itu, pinjaman 1MDB dijamin oleh kerajaan persekutuan. Sebab dia syarikat milik Kementerian Kewangan. Dijamin. Mana apa jamin? Kalau 1MDB tak boleh bayar, kerajaan persekutuan akan bayar. Maka bila dijamin oleh kerajaan akan bayar, berebutlah orang berniaga nak berhutang. Sebab itu 1MDB berjaya kumpul hutang sebanyak 42,000 juta. Sebab bank-bank berebut nak bagi pinjam. Kerana confirm dapat untung. Kenapa pinjaman peribadi yang dibuka oleh bank-bank? Tengoklah bank-bank mana dia akan buat offer pinjaman peribadi. Kepada siapa? Pada tuan-tuan yang kerja kampung. Sorry. Dia beri pinjaman kepada pegawai kerajaan yang ada gaji yang tetap. Potong mengurusi angkasa. Dia berebut nak beri pinjaman, buat tawaran, buat offer, beri pula hadiah, begitu begini. Kenapa? Bila orang kerja kerajaan buat pinjaman dengan dia kan berniaga hutang. Dia nak boleh untung. Jadi bila dia berniaga hutang dengan orang kerja kerajaan confirm ada gaji. Sampai dia pencen.
Kalau dia mati tengah jalan pun dia ada pencen, dia ada ganti rugi kerajaan bagi kat dia. Artinya bank tu takkan rugi. Maka bank berebut nak beri pinjaman kepada orang-orang kerja kerajaan. Maka orang kerja kerajaan mata melilau, pelalok tengok. Pinjam 20,000, 100,000, terbelalak mata. Kawan tu berniaga hutang. Maka sebab itulah mereka kata apa? Innamal bai'u mislur riba. Dia kata jual beli dengan riba sama aja. Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a. Sedang Allah halalkan jual beli. Mu ada biti 10,000, mu beli barang, mu pergi jual kat orang dengan 10,100 ringgit. Itu halal, Allah halalkan jual beli itu. Wa harrama riba, dan Allah haramkan riba, iaitu jual beli hutang. Allah haramkan. Jual beli pinjaman Allah haramkan. Pinjaman tak boleh diperniagakan. Kenapa? Kerana pinjaman sifatnya adalah kebajikan. Non-profit. Berniaga, profit. Ada untung. Kalau kita dalam bidang syarikat, dia ada syarikat non-profit, ada syarikat yang ada profit. Syarikat dia seorang niaga, ada profit. Profit mana ada untung. Ada syarikat non-profit. Syarikat non-profit ni yayasan-yayasan. Dia tak berniaga. Dia hanya nak buat kebajikan. Non-profit organisation. Pertubuhan yang tak ada untung. Pinjaman, duit nak beri kat orang sebagai pinjaman, ini adalah kebajikan. Allah isytiar, ia adalah kebajikan. Maka jangan memperniagakan kebajikan. Yang Quran gunakan istilah qardun hasan. Man yuqridullaha, siapa yang nak beri pinjaman kepada Allah. Qardan hasanan, pinjaman yang baik. Qardun hasan nama dia. Siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah. Guna pula beri pinjam kat Allah, beri pinjam kat orang. Makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang susah, beri pinjam kat dia. Siapa yang nak beri pinjam kepada hamba-hamba Allah, beri pinjam dekat hamba-hamba Allah macam beri pinjam kepada Allah. Maka Allah guna ibarat, siapa nak beri pinjam kepada Allah? Sebab apa Allah kata kepada Allah, fayudha'ifahu adha'afan mudha'afa. Lalu Allah gandakan untuk dia gandaan yang sangat-sangat berganda. Allah guna ayat tu. Kita beri pinjam duit kat orang, kebajikan. Kita tak boleh untung daripada orang yang kita beri pinjam. Dan tak patut ambil untung dari orang yang kita beri pinjam. Itu yang Allah isytiharkan. Dah, kalau kita beri duit kat orang, dah duit beri kat dia RM100, dia nak bayar pula setahun. Lama tu, takkan tak ada untung. Setahun duit tu beku RM100, takkan tak ada untung. Kalau RM100, pergi melabur kat lain, pergi meniaga, untung lama dah dia kata. Memanglah tak ada untung hak tu. Tapi Allah akan ganda kot lain. Allah beri tolong bayar untung kamu. Itu yang Allah kata, siapa nak beri pinjam kepada Allah. Janji Allah, siapa beri pinjam ke Allah, qardan hasanan, pinjaman yang baik, tak ambil riba, tak ambil untung kat dunia, fayudha'ifahu, lalu Allah gandakan untuk dia. Adha'afan, gandaan, mudha'afan, yang diganda-gandakan. Allah guna ayat tu. Nak khabar Allah ganda kot lain tu, hak tak nampak di mata tu. Banyak lagi. Tapi manusia tak percaya hak ni. Jadi pinjaman yang dibuat sekarang sebenarnya ganti yang betul, alternatiflah qardun hasan, pinjaman yang baik. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi, siapa yang datang peringatan daripada Rabb dia, Tuhan dia. Fantaha, lalu dia berhenti, falahu masalah, hak lepas tu lepaslah. Allah maafkan hak lepas tu. Wa amruhu ila Allah, dan urusan dia serah pada Allah. Allah akan jaga dia. Wa man ada fa ulaika ashabuna, siapa yang balik semula, terlibat dengan riba semula lepas pada tu, kata Allah, maka merekalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka dalamnya kekal selama-lamanya. Allah sebut lagi, yamhaqullahu riba, Allah hapuskan barakah riba. Ni saya baru syarah ayat baru ni. Tak masuk topik lagi ni. Kena sabar sikit malam ni. Nak ceramah sangat. Yamhaqullahu riba. Allah ni mana? Hapuskan.
Mahaqa ni hapuskan. Hapuskan apa? Hapuskan barakah. Allah hapuskan barakah riba. Barakah makna apa? Sesuatu yang berkembang dan akan bertambah kebaikannya. Makna apa? Kalau kamu terlibat dengan riba, Allah tak beri kebaikan. Kebaikan tak bertambah. Dia akan menyusuk. Wa yurbi. Dan Allah akan ribakan. Allah akan lebihkan as-sadaqat. Sedekah-sedekah yang diberi. Maknanya apa? Beri pinjam duit kat orang. Itu sedekah. Sedekah yang kita boleh balik. Ada sedekah kita beri, tak boleh balik dah. Ambil RM10 untuk masjid. Tak boleh ambil semula. Ambil semula, buruk siku. Beri dah anugerah, ambil semula. Bimbang juga. Tak apa, tak sebut tu. Sensitif. Beri. Bila kita beri sedekah, habis lah sedekah. Tak boleh ambil balik. Hadiah, tak boleh ambil balik. Perjawatan, boleh ambil balik. Saya beri jawatan sekejap. Jawatan MB. Tarik balik. Tak apa, tarik balik. Boleh tarik balik. Mungkin waktu lah. Beri anugerah, tarik balik perjawatan. Dia bukan hadiah. Macam sedekah tu tak. Tajuk lain. Bersati kan, sebut lagu tu. Allah akan lebihkan, ganda-gandakan. Siapa yang beri sedekah ni? Kenapa? Beri pinjam kat orang 1,000. Boleh balik barang duit tu. Tapi lebih kat mana? Allah akan ganti kat lain. Hidupnya gembira, hidupnya riang, anak-anaknya riang, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, kehidupan dia gembira, tak bergaduh keluarga, suami isteri, adik beradik tak bergaduh. Benda yang tak nampak di mata, benda yang bersifat bukan benda yang objektif, dia subjektif. Wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak suka kulla kafarin asim, setiap orang yang sangat kufur. Kafar, makna kufur ni menafikan, mengingkari. Yang mengingkari perintah Tuhan, asim, yang sangat-sangat derhaka, sangat berdosa dengan Tuhan. Allah sambung lagi. Saya nak habiskan ayat ni. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, wa aqamus salah, menegakkan solat, wa atau zakat, tunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka boleh pahala yang sangat banyak di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim, mereka tidak bimbang, wala hum yahzanun, mereka tidak akan berterusan berduka cita. Ayat ni Allah nak beri semangat. Orang yang beriman, beramal soleh, tak terlibat dengan riba, dia ikut ke hukum Tuhan. Yang ni Allah janjikan apa? Dia ni tegakkan salah, tunaikan zakat, dia boleh pahala besar di sisi Allah tu di hari akhirat. Di dunia, la khaufun alaihim, dia tidak akan rasa bimbang. Bimbang ni apa? Bimbang pada benda yang akan berlaku, benda yang mendatang. Manusia selalu bimbang. Orang minta pinjam duit, dia beri 100, dia bimbang apa? Beri 100 ni bayar balik dah orang ni. Nampak gaya ni berat nak bayar balik Tapi dia nak pinjam, beri juga. Berat dah. Dah sedap bimbang rezeki Tuhan. Tak apa, serah ke Tuhan lah, Tuhan jagalah, ganti ikut lain. Dia tak bimbang pada benda yang mendatang. Walahum yahzanun, dan dia tidak berduka cita berterusan. Berduka cita pada benda yang telah berlalu. Semalam beri 100 ke dia, habis 100, hak lepas dah. Tak sedukah cerita. Janji Allah. Mana semua ayat-ayat ini, ayat yang nak beri satu khabar gembira bagi mereka yang terlibat dengan perkara ini. Ikutlah hukum Tuhan, kamu akan gembira. Jangan buat hak Tuhan marah tu. Itu membawa pada kerosakan, tak ada barakah. Itu cerita riba. Itu baru mukaddimah dia. Maka bagaimanakah riba itu berlaku? Riba berlaku bila mana kita ada harta. Kita ada harta. Di hadapan kita ada 2 jenis manusia. Satu manusia, dia memerlukan harta kita. Dia perlukan harta kita. Dan dia perlu itu untuk kegunaan peribadi dia. Mungkin pelbagai kegunaan peribadi dia. Dia nak makan, dia nak minum, dia lapar, anak nak sekolah, tak kira lah. Dia mari jumpa kita. Kenapa jumpa kita? Sebab kita ada duit dia jumpa kita. Kalau kita tak ada duit, nak jumpa ke? Tak jumpalah. Sebab kita ada duit dia mari jumpa kita. Macam mana kita ada duit?
Kita ada duit sebab Allah beri duit. Kalau Allah tak beri duit, kita pun tak ada duit. Allah yang beri duit. Allah beri kurniaan kepada kita. Ya, kita ada duit. Duit hak kita ada, lebih pula. Kalau tak lebih, orang tak mari kita. Orang nampak kita makan pun cukup-cukup makan. Orang tak jumpa kita. Nampak lebih lah. Ini lebih ni, anak 2 je, rumah berjalan. Boleh tak 10 orang anak. Anak 2 je, makan sedap, makan KFC semua. Ni lebih ni. Bila kita ada lebih, dia mari jumpa nak pinjam. Arti dia mari dengan penuh harapan. Dia mari pula dengan maruah. Bang, nak pinjam 100. Bukan, abang nak minta 100. Di dua keadaan. Kalau dia mari minta, itu dia minta sedekah. Itu satu tahap. Itu hak dia boleh minta. Dia tidak ada duit. Tapi dia tak nak minta saja. Dia nak minta pinjam. Berarti dia sangat berhajat sekarang. Dia nak pinjam sekarang. Nanti dia akan ganti balik. Itu maruah dia. Maka orang yang datang minta pinjam, kan dia ada maruah. Dia bukan datang minta sedekah. Dia ada maruah dia. Maka jagalah maruah dia. Jagalah aib dia. Penuhilah harapan dia. Beri pinjam. Bila kita beri pinjam, kita beri kerana kebajikan lah. Sebab dia memerlukan. Bila kita beri pinjam kerana kebajikan, maka bila kita beri pinjam, dia kena pulangkan balik pada kita sama macam dia pinjam. Dia pinjam 100, bayar 100. Dah, kalau dia pinjam 100 tu tahun 85, Ustaz. Dia bayar semula 100 tahun 2016, Ustaz. 100 tahun 85 boleh belanja 100 orang makan. RM100 2016 tak cukup makan seorang. Macam mana, Ustaz? Sebab kamu beri pinjam namanya RM100, RM100 lah. Kalau beri pinjam RM1, RM1 lah. Buat pinjam tu. Nilai naik tu cerita lain dah. Ini sistem duit sekarang. Lain kali, beri barang. Jangan beri duit. Nak pinjam duit. Saya beri mah. Ni ambil 1 gram mah. Berapa ringgit? 1 gram mah, RM130. Saya beri pinjam 1 gram emas. Pulangkan ni 1 gram emas juga. Masa tu, 1 gram emas mungkin 100. Lepas 20 tahun, 1 gram emas 300. Jadi dia tak rugi. Sebab dia beri gram emas. Ni kena cerdik juga. Sebab dia beri gram emas. Tapi kerana kena beri duit. Bila kita beri, dia kena pulangkan benda yang sama. Dia datang pada kita. Dia kata, abang, ni dia duit 100 yang saya pinjam. Saya nak beri RM10 tambah. Minti bil qalb. Dari hati dia. Itu dibenarkan. Kerana kita nak beri satu penghargaan pada orang yang bantu kita. Itu bukan riba. Kan datang daripada orang yang meminjam. Tapi kalau orang yang beri pinjam, ni 100, nanti bayar balik RM100 tambah RM10 dah. Hak dia minta itulah namanya adalah riba yang masuk dalam kategori tadi. Itu satu jenis orang. Mari kerana apa? Kerana dia perlukan hajat. Ada seorang lagi dia mari, dia bukan orang sengkit, bukan orang miskin, dia orang senang juga. Tapi dia ada keperluan dia, dia orang nak berniaga. Bang, nak pinjam RM100,000, pinjam RM10,000 nak berniaga. Dia bukan orang susah. Dia tidak ada RM10,000 untuk berniaga. Nak makan, dia boleh makan, dia nak berniaga. Modal dah jatuh, tak cukup duit, nak minta RM10,000. Kata boleh RM10,000, baik lah. Tapi murah berniaga kan, bagi RM10,000, tambah RM1,000 lagi. RM11,000 bayar. Maka RM11,000, yang ke sebelah itulah namanya riba. Tetapi kalau kita beri pinjam, dia pergi berniaga, dia untung ke, rugi ke, dia hantar duit kita balik, dia tambah RM1,000. Ni ambil bang, RM1,000 saya pinjam duit abang, saya berniaga hari tu. Pinjam RM10,000 bang, berniaga untung RM100,000 bang. Ambil RM1,000 untuk abang. RM1,000 je bagi, untung RM100,000. Nak macam mana dia nak beri? Hak dia beri halal. Bukan riba. Sebab dia nak beri. Bukan
Bukan kita yang tukang beri pinjam ni tetapkan. Kalau kita tetapkan, namanya adalah riba. Tengok dua keadaan riba. Di zaman Nabi SAW ni, cerita zaman Nabi sebelum hari zaman kita. Ni saya kata tajuk mana panjang sikit ni. Zaman Nabi berlaku riba dua keadaan. Satu, riba orang perlukan barang untuk meminjam kerana keperluan dia. Bila beri pinjam, minta bayar lebih. Namanya riba yang diharamkan. Kedua, orang berniaga. Orang Arab, bila mereka berniaga, ada dua cara mereka nak tapak modal. Mereka berniaga jauh ke bumi Syam. Bila mereka nak berniaga, tak cukup barang, mereka jumpa orang. Saya nak berniaga. Modal ada, tapi kalau tambah lagi modal, lagi bagus. Maka orang-orang Mekah kumpul duit, beri barang kat dia. Ada beri duit, ada beri barang sebagai modal. Mereka beri barang itu, kata mereka, kamu gilah berniaga, mu boleh untung ke, mu rugi ke, itu mu punya pasal lah. Tapi mu balik nanti, barang hak aku beri, aku nak balik dan aku nak untung aku. Aku nak untung aku. Aku beri kamu 10 ekor unta sebagai modal, aku nak kamu pulangkan nanti 11 ekor unta. Mu untung, mu rugi, mu punya pasal. Aku beri 10 ekor unta, mu pergi menaga kat Bumi Syam, dapat untung berganda sampai 20 ekor unta, tu mu punya pasal. Aku nak sekor je bagian aku. Kalau mu pergi menaga 10 ekor unta, semua lesak belaka, hilang tengah jalan, orang curi tengah jalan, mu rugi ke tak rugi, aku nak modal aku 10 ekor unta, aku nak sekor hak bagian aku. Itulah riba. Beri pinjam modal, mengharapkan dapat untung. Kita hanya nak untung. Orang berniaga tadi, dia ada dua keadaan, ima rugi, ima untung. Kita hanya nak untung, tak nak berkongsi rugi dan untung. Kita hanya nak berkongsi untung. Mu untung, aku nak kongsi. Mu rugi, aku tak mau kongsi. Itu hak berlaku. Satu cara lagi, dia beri modal. Mu nak menaga Malaysia, ambil modal. Dia menaga. Ada untung, aku nak bagi aku. Kalau mu rugi, aku rugi modal, mu rugi tenaga. Itu namanya mudharabah. Dan itu yang dibuat oleh Nabi dengan Khadijah. Khadijah beri barang pada Nabi. Nabi pergi berniaga ke Bumi Syam. Lebih ada untung, untuk itu yang diagih antara Nabi dengan Khadijah. Nabi dengan Khadijah bentuk mudharabah. Yang dibuat oleh orang lain, Abu Sufyan sebagai contoh, itu riba. Ini yang berlaku zaman Nabi. Nabi sudah tunjuk cara lagu mana bagi orang yang berniaga untuk dapatkan modal. Caranya menggunakan sistem mudharabah, iaitu kita berkongsi pada modal dan kita berkongsi pada untung dan kita berkongsi pada rugi. Bahasa orang putihnya loss and profit sharing. Berkongsi rugi dan untung. Adapun cara riba tadi hanya nak berkongsi untung, tidak bersedia untuk berkongsi rugi. Kenapa? Dia akan fikir begini. Dah kalau saya beri dia 100,000, dia pergi meniaga, dia rugi. Rugilah duit saya. Rugilah saya. Tak nak begitu. Kalau saya beri pinjam kat dia, dia meniaga, dia untung, rugi, bayar kat saya, selamat duit saya. Tapi Islam mengajar kita al-ghurum bil ghunum. Al-ghunum bil ghurum. Untung dapat bila kita sanggup ambil risiko. Kamu sanggup ambil risiko rugi. Beri modal pada kawan. Pada risiko kamu ambil itulah Allah beri barakah. Pasti Allah beri untung. Tapi orang tak percaya zaman sekarang. Itu berlaku zaman Nabi. Mari zaman kita. Mari zaman kita yang dibuat oleh bank-bank. Itulah yang dibuat oleh orang-orang Arab jahiliyah. Bezanya dulu orang Arab je tak ada bank. Hari ini bank menjadi orang tengah. Orang berniaga pergi bank buat pinjaman. Bank tidak bersedia untuk berkongsi untung dan rugi. Bank hanya nak untung. Maka bank akan beri pinjam kepada orang yang berpotensi untuk bayar. Kalau orang mari pinjam tu, orang nak mampu bisnes, sorry nak beri. Orang Cina selalu pesan kat saya. Dia kata, abang, dia kata,
Berniaga ini masa untung banyak ni lah pergi buat loan kat bank. Bila buat loan kat bank, ambil loan dia tu buat modal. Hak untung kita pergi simpan. Jangan bila kamu dah rugi, kamu jatuh bisnes, baru nak pergi bank, bank tak layan kamu, dia kata. Ni dia ajar saya dulu masa saya mula bisnes. Betul sungguh. Bila kita jatuh bisnes, kita pergi bank, bank tengok bisnes jatuh. Oh, sorry. Bukan bank nak bantu orang jatuh bisnes. Bank hanya nak bantu orang yang berjaya bisnes. Kenapa? Kerana bank berniaga hutang. Oh, marah orang bank kat saya macam ni. Saya sebut lagu tu. Itu realiti. Maka itulah riba. Maka ini tidak sedikit orang-orang Islam yang meminjam dengan bank menggunakan sistem tadi. Arti mereka terlibat dengan riba. Dan mereka berniaga. Allah tak beri untung. Untung okey je kan, untung besar. Ia ke untung besar dengan duit? Untung belakang lain? Keluarga, anak isteri, terlibat riba, ada barakah ke hidup? Bila tak ada barakah, rosaklah kehidupan. Bila rosak, berlakulah pelbagai gejala sosial pada hari ini. Orang kaya tapi tak boleh bahagia. Kenapa? Terlibat dengan riba. Maka banyak syarikat yang bernilai juta-juta, ratus juta, berbilion terlibat dengan riba. Bukan hanya kita di Malaysia, di luar negara. Manusia seluruh dunia menggunakan sistem bank untuk berniaga. Sesiapa yang menggunakan sistem bank, itulah sistemnya. Contoh paling mudah, wang MDB tadi. Samalah juga negara-negara umat Islam tahun 80-an. Bila mereka baru bangkit daripada alam penjajahan, kerajaan kerana meminjam dengan bank-bank yang pelbagai di luar negara mereka. Dan hari ini mereka terpaksa menanggung ribanya, bunganya. Dan rata-rata kerajaan orang Islam yang ambil loan, pinjaman dengan bank-bank dunia pada tahun 80-an. Sehingga hari ini, tahun 2015, mereka hanya mampu membayar bunganya sahaja, belum lagi pokoknya. Wang MDB loan 42,000 juta. Dia kena bayar setiap tahun 3,000 juta lebih. 3.5 bilion lebih. Kena bayar bunga setiap tahun. Negara kita juga meminjam dengan negara luar. Sebagian pinjaman dalam negeri. Penyata account atau kita panggil laporan audit negara. Kalau kita baca, setiap tahun kerajaan membelanjakan hampir 30 bilion. Hampir. Saya guna perkataan hampir sebab dia jumlah yang berbeza. Sekitar itu. 30 bilion apa? 30,000 juta hanya untuk pengurusan hutang. Makna pengurusan hutang ialah membayar bunga dan membayar pelbagai fee, yuran-yuran dia dan pengurusan hutang. Baru bayar bunga. Kalau kerajaan boleh kutip GST sekarang 30 bilion sekalipun, itu baru boleh bayar bunga. Bunga pinjaman yang kerajaan buat. Mana kerajaan mengajar untuk berhutang cara riba. Dulu KWSP, kita simpan duit kita, potongan daripada gaji kita. KWSP nak untung ke mana? Dia berniaga dan dia beri pinjam, beri bond kepada pelbagai agensi. Atau juga beri pada kerajaan, beri pinjam pada kerajaan. Ia berdasarkan apa? Berdasarkan sistem riba. Dapat untung riba. Sebab itulah dulu timbul isu, adakah dividen yang dibayar oleh KWSP kepada kita, dividen yang halal? Jawapannya tidak halal. Kenapa tidak halal? Kerana dia boleh untung itu kerana dia berniaga hutang. Hutang diberi pada kerajaan dan pelbagai agensi cara riba. Dapat untung riba, nak agih pada kita. Yang tak riba hanya sedikit. Maka untuk selamat, dividen yang dia bagi, jangan ambil terus. Hak rasa nak ambil juga, kena buat pembersihan. Tengok berapa persen yang dilaburkan pada tempat halal. Hanya sedikit. Lebih kurang saya lupa, saya pernah bahas isu ni, saya lupa berapa jumlah. Mungkin sekitar 10%. Kalau 10% pada tempat halal, 90% pada tempat haram, cara haram, pelaburan yang haram, maka kalau dia beri pada kita dividen RM100, kita boleh ambil RM10 je lah. RM90 kena tolak balik lah. Kenapa? Dia riba.
Sekarang baru kerajaan sedang merancang, baru ni kita bincang di parlimen, buat akta untuk mengagihkan segala duit KSP, sebahagian dilaburkan pada instrumen yang halal. Ini untuk orang Islam, nak menyelamatkan orang Islam yang terlibat dengan riba. Maknanya secara kasarnya KSP masih lagi pelaburannya berasaskan pinjaman kepada orang, diberi pinjam pada orang dengan cara riba macam bank. Itu saya kata ia melibatkan kehidupan kita. Saya tak terlibat dengan riba, Ustaz. Tu mau masuk duit KSP tu. Bagaimana berlaku riba dalam masyarakat kita hari ini? Saya nak pergi dari institusi paling bawah. Di kampung-kampung, orang kampung perlukan duit. Bila orang kampung perlukan duit, mereka nak pinjam dengan orang, dia malu. Dia pergilah ke bandar. Dia pergilah ke kedai pajak gadai. Kedai pajak gadai. Apa itu pajak gadai? Pajak gadai makna kita beri barang kita sebagai satu cagaran untuk kita ambil duit dia. Mana kita pergi pinjam duit lah, nak pakai berapa? Nak pakai 1,000. Kita hantarlah barang mah kita, dia pun tengok barang mah kita. Barang mah ni nilai 1,500 ni. Okey, nak pinjam 1,000 boleh. Dia akan kira sekitar 70%, tak silap saya lah. Sekitar itulah. Saya buat anggaran kasar 70% lah, dia kata. Nilai mah ni 1,500. Dia beri, okey, boleh beri pinjam 1,000. 1,000 ini kena bayar sekian tempoh, masa sekian bulan, 6 bulan. Dan 6 bulan itu ada pula kenaan dia. Ada bunga dia, betul ke tak? Ada bunga dia. Bukan hanya 1,000. Kita kena bayar 1,000, mungkin RM10, mungkin RM100. Bergantung pada pajak gadai lah. Artinya kita meminjam dengan pajak gadai yang rata-rata dikuasai oleh bukan Islam ini, itu pajak gadai itu kita pinjam dengan cara riba. Kalau pada tempoh matang dia itu tak pergi ambil barang kita, tak pergi bayar balik duit dia 1,000 dengan cas yang dia kenakan tadi, maka di kala itu kita dikira lelap segala cagaran kita. Dia ambil emas kita, dia jual. Emas bernilai 1,500. Dia untung 500. Dia beri pinjam 100 saja, 1,000 saja. Kalau kita boleh pergi tebus balik, kita tak kena bayar lebih. Bukan hanya 1,000, mesti bayar 1,100. Ramailah orang kampung terlibat dengan riba. Dia kata, nak pergi pergi kedai pajak lah, kita tak ada, nak pergi sekolah anak. Pajak. Apa cincin, gelang. Lepas tu orang Terengganu suka pinjam, suka simpan dalam bentuk emas, perhiasan. Dan ada pula eja orang kampung tunggu kat kedai pajak ni. Nak beli jual emas ke? Pajak emas mai kita. Ada hak beli kertas gadai pun ada. Berapa kertas gadai? 1,000. Tak apalah, ni saya ambil bayar. Dia bayar kita, dia bawa kertas, dia pergi kat no, dia bayar sana, dia boleh mah dia boleh untung buat jual. Dia membantu sistem itu berkembang dulunya. Maka apa penyelesaiannya? Datanglah sistem penyelesaian pajak gadai cara Islam. Dimulakan oleh Yapim, dan dibuat pula oleh Bank Rakyat, kemudian dibuat oleh Kelantan kemudiannya. Pajak gadai Islam macam mana? Kita pergi pinjam juga. Dia tak ambil untung. Pinjam 1,000, bayar 1,000 je lah. Tapi bila kita nak pinjam dengan dia, kena buat cagaran mah. Mah dia simpan, dia ambil upah simpan mah. Upah simpan. Patut tak ayah dah, kerja kebajikan kan. Nak ambil, tak apalah, halal. Ambil upah simpan halal. Kita kata bisiklah, tak payah ambil, tak apa. Kan kebajikan namanya. Memang kerja beri pinjam ni kerja kebajikan. Dia pun jawab, kebajikan juga. Kertas nak kena bayar, jabat nak kena bayar api air, pekerja nak kena bayar gaji. Dah mula kebajikan. Kita jawab semula. Balah gitu kita dengan dia. Ini bisikan-bisikan. Tapi paling kurang dia menjadi alternatif kepada orang kampung. Kalau sampai tempoh matang, kita tak pergi bayar 1,000, maka dia akan ambil emas kita, dia cairkanlah, dia jual lah. Kalau emas itu berharga 1,500,
Dia ambil 1,000 bahkan kita pinjam, 500 akan dipulangkan balik pada kita. Mana orang kampung tidak rugi kalau ikut sistem pajak gadai Islam. Maka pajak gadai Islam adalah alternatif kepada pajak gadai yang tidak menggunakan cara Islam ini. Kena beritahu orang kampung, jangan pergi pajak gadai bukan Islam. Hukumnya adalah riba. Dan riba apa hukum? Allah isytiharkan perang. Dah ustaz, kita terdesak ustaz. PT tak ada ustaz. Lagu mana? Hak tu serah pada kerajaan lah. Jawab depan Tuhan nanti. Dia jaga negara, jaga negeri. Sekalipun terdesaknya kamu, kalau kamu ada iman, tak patut kamu terlibat dengan riba. Satu. Itu pajak gadai. Kita ada duit nak pergi simpan dalam bank. Mana simpan bawah bantal? Bahaya. Nanti rumah terbakar. Simpan dalam tank Milo, gali tanah. Buh tu. Lupa kat mana tanang. Lupa dah. Ramai gitu tak? Saya ada. Dengan cerita banyak orang kampung dulu. Buh dalam tank Milo. Lepas tu gali lubang. Buh dalam tu. Lupa kat mana tu. Tak jumpa cari. Simpan di bank. Baik. Tempat kita simpan bank apa? Banknya banyak. Kalau kita pergi bank konvensional yang kerjanya beri hutang cara riba, berarti kita bantu sistem riba dia. Kita buka akaun dengan dia. Kita buka akaun dengan dia, kita masuk 10,000 duit kita. Nanti dia akan masuk dalam tu, dia bagi bunga, faedah pada kita. Sebab dia pinjam duit kita. Syarat pinjam duit kita itu mesti beri sekian banyak. Dia beri pada kita. Hak tu riba lah tu. Dulu BSN dulu. Masyur bank kecil di kampung-kampung itu adalah riba dulu. Sekarang baru dibetulkan sistem. Sekarang barulah ada alternatif dia. Bank-bank konvensional dia buat counter. Counter SPTF, Skim Perbankan Tanpa Faedah. Tahun 90-an dibuat. Maka bank-bank konvensional ini, bank-bank riba ini, konvensional ni nama bahasa ikut orang putih. Ikut kita Arabnya riba lah, bank riba. Dia buka counter syariah. Kita pergi buka akaun menerusi kaunter syariah ini, maka kaunter syariah cara dia, kita letak duit sebagai amanah dan diberi pada kita sebagai hibah. Hibah ni terpulang kat dia, banyak mana pun ditulis hibah. Tengok buku akaun kita tulis hibah. Maka hak ni kita bantu, hak ni halal. Tidak ada masalah. Kalau kita masuk bank-bank tadi, kita kata nak simpan duit saja. Saya tak mahu ambil bunga dia, tapi kita bantu sistem itu berkembang. Maka tidak selayaknya kita bantu sistem itu untuk berkembang. Dan tak ada pilihan pada kita. Oleh kerana kita ada banyak pilihan. Kaunter yang sangat banyak. Maka sepatutnya kita hanya buka akaun untuk simpan duit hanya dalam akaun yang biasa digunakan istilahnya akaun wadiah. Oleh kerana orang Islam dah faham, pakat nak belaka cari Islam. Rata-rata semua bank hari ini sudah ada kaunter syariah. Bank mana sekalipun. Masuk bank, Hong Kong Bank lah, semua ada belaka. Baik, itu kita orang kampung terlibat dengan riba. Ada satu lagi keterlibatan kita dengan riba. Orang kampung nak beli motor. Orang kampung nak beli perabot. Pergi kedai perabot. Berapa perabot? Oh, kalau beli perabot ini cash harganya 1,000. Kalau beli angsuran 1,200. Oh, kita kata angsuran lah, duit kan ada pun. Berapa angsuran? Oh, kalau 1,200 angsuran begini. Kalau betul jual beli itu adalah angsuran, hukumnya halal. Kita beli secara angsuran. Harga 1,200. Kita bayarlah setiap bulan RM120. 10 bulan habislah. 100, 1,200. Kalau beli cash, 1,000 kat dia, kita untung 200. Bayar cash. Kalau itu keadaannya, hukumnya halal, tak ada masalah. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya? Yang berlaku sebenarnya ialah rata-rata kedai-kedai ini dia transfer kita pada satu agensi lain, agensi pinjaman duit. Kita kena sign surat dengan dia. Dia sebenarnya beri pinjam pada kita 1,200, dia beri pinjam pada kita. Bukan, dia beri pinjam pada kita 1,000. Dia dah bayar cash pada tuan kedai itu. Dan kita bayar setiap bulan secara angsuran sama juga 1,200. Angsuran kita bayar itu kerana kita pinjam duit dia 1,000, kena bayar 1,200. Itu adalah riba. 200 itu adalah riba. Mana ada?
Kita beli dengan acong tu je. Bukan acong mungkin lebong. Dia transfer kepada satu benda, syarikat lain. Ada agreement dia, sign surat tu. Siap dengan IC, dia check kita macam mana. Kerana kedai ni tak nak tanggung risiko. Dia nak menega. Dia beri pinjam kita angsuran. Matilah modal dia. Nak menega lagu mana dia? Dia tak mampu. Kok memos. Macam tu dia buat. Transfer pada satu syarikat yang memberi pinjaman. Kedai-kedai yang jual motor. Rata-rata kedai yang jual motor ini transfer kita pada satu syarikat pinjaman. Kita tak perasan. Sebab apa? Dah boleh motor tak sedar dah. Arti kita ramai anak-anak muda, ramai orang kampung yang terlibat dengan riba, mereka tak sedar dan tak tahu ini berlaku. Kita ingat angsuran, saya pun tak tahu sebenarnya. Bila sekali saya cuba nak pergi beli, untuk adik beli motor. Dia buat tawaran angsuran, dia kata, bagus angsuran, saya bolehlah angsuran. Okey juga. Tak beli cash, tak habis duit kita. Kecik ni, bagi IC kita ni, tunjuklah surat je. Tengok, ini apa kaitan ni? Tengok nama syarikat yang kita nak transfer. Oh, rupanya macam ni dia buat selama ni. Baru kita tahu. Kita tak pernah minjam dengan dia. Kita beli cash sama. Kita tak tahu. Kata ramai orang terlibat. Itu satu bentuk riba. Riba kecil-kecil lah. Orang kampung tak sedar. Seronok buat mari balik almari. Satu lori almari balik. Bayar angsuran. Riba rupanya. Hak orang kampung buat. Nak beli perabot, saya tolong belilah kak, bayar saya angsuran. Di kampung-kampung itu kan riba. Dia beli dengan token China cash, dia jual pada kita secara angsuran. Dulu dibuat di kampung-kampung, betul tak? Orang kampung hak pandai-pandai cari duit ni, dia buat angsuran. Itu bukan riba, itu jual beli angsuran. Okey. Kita beli motor pula, kita beli kereta pula. Undang-undang beli motor, undang-undang beli kereta, mesti ada insurans. Insurans berdasarkan sistem apa? Sistem riba. Kita bayar kat dia setahun 100, 2 tahun kedua 100, sampai 10 tahun. Hancur dah motosikal tu. Dengan harapan nanti kita akan, kalau aksiden kita akan dibayar. Kalau aksiden kena 3,000, 3,000 dibayar. Kita labur baru 10 tahun 1,000. Cover insurans 3,000, dia cover kita. Untunglah. Kalau kita bayar ke dia 1,000, kita patut dapat 1,000 jugalah. Kenapa dapat 3,000? Kita beri dia 1,000 itu 100 tahun. Kita beri pinjam duit kat dia. Beri pinjam. Orang kampung beri pinjam pada orang kaya. Beri dia 100. Harapan kita kalau kita kena, dia cover. Kita berjudi ketika itu. Kalau kita aksiden, dia bayarlah. Tak aksiden, tak bayar. Habis gitu je, hangus. Maka kat situ ada unsur muqamarah, unsur perjudian. Itu antara sebab insurans adalah haram. Satu lagi sebab haram kerana kita beri duit dia adalah pinjaman kita pada dia. Bila dia pulangkan pada kita, kita aksiden, dia pulang lebih daripada apa hak kita beri. Hak lebih itu lah, riba. Dia adalah haram. Ramailah orang kampung terlibat dengan ambil insurans cara haram. Dak takafu lagu mana ustaz? Datanglah takafu untuk menyelamatkan orang Islam. Apa takafu buat? Kita bayar kat dia 100 juga, sama macam insurans lain. Tapi 100 itu dikira sebagai mudarabah kita. Ada sistem mudarabah, ada sistem maukalah, ada bagi sistem dibuatlah. Itu panjang huraian dia. Tajuk lain bab takafu pula. Yang mudahnya kita beri duit itu dia menegalah. Keuntungan dia dapat daripada peniaga hak dia buat, hasil duit kita beri itu akan ditabungkan sebahagiannya. Tabung kebajikan. Bila kita aksiden, kita kemalangan, maka kemalangan kita itu akan di-cover oleh tabung ini. Tabung kebajikan ini. Kita bukan ambil duit daripada hak lain. Ni tabungan ini. Maka kita mendapat duit tabungan. Kita mendapat sedekah dan juga hadiah dari duit tabungan. Dan duit yang kita masuk ke dalam bayaran takaful ini akan dipulangkan balik pada kita bila cukup tempoh matang. Kita tak claim apa-apa, kita boleh pulangkan balik. Cuma kita tak pergi minta balik. Ada beberapa sistem lah, ada yang tu panjang cerita dia. Ringkasnya ada 2 sistem. Dan ramai orang terlibat dengan insurans. Sama juga beli kereta, beli rumah.
Beli rumah kena ada insurans juga. Dua sistem juga. Insurans apa? Takaful atau insurans cara konvensional. Orang datang, kak kita ada belaka kak, kita takaful, ada insurans konvensional pun ada. Mana apa? Kita ada belaka kak, kita ada neraka pun ada, syurga pun ada kak. Nak mana saya pilih kak? Itu insurans. Kita beli kereta, ramai orang beli kereta cara riba. Abang nak beli kereta apa? Nak pakai loan mana? Dia tak kisah asal boleh kereta je. Maka dia pun ajar. Dia kata loan konvensional ni dia loan konvensional. 3 hari lulus insya-Allah. Kalau loan, kita ada loan Islami, hak ni lambat sikit. Hak ni 10 hari. Maknanya, kalau nak loan konvensional, ni loan neraka 3 hari je bang. Nak loan Islami, ni lambat sikit syurga 10 hari bang. Nak mana saya pilih? Kita kata nak 3 hari, biar neraka pun tak apa. Nak cepat. Ramai orang terlibat dengan riba. Macam mana berlaku riba? Bila kita nak beli kereta, kita tak ada duit. Kita kena pinjam dengan bank. Kita buat permohonan dengan bank. Bank pun berilah pinjam kepada kita 100,000 untuk beli kereta. Setiap bulan, kita kena bayar bunga kat dia. Banyak mana? Dia ambil lah 10% contoh. Biasanya ada 4, 5. Saya ambil 10 senang kira lah. 100,000 dia beri pinjam. Dia nak ambil bunga dia 10% untuk setahun. Kereta tu kita buat angsuran 10 tahun. Tak ada kereta 10 tahun tak. Saya buat kira mudah. Biasa 9, 7, 6, 5. Kalau setahun dia ambil 10%, kalau 10 tahun, 10% selama 10 tahun, 100%. Maknanya, harga kereta tu bukan lagi 100,000. Dah menjadi 200,000. Betul tak? Itulah realitinya. Maka dia beri 100,000 kepada kita, kita kena bayar kat dia 200,000. 100,000 baki itulah riba. Kita beli kereta cara riba. Dah cara Islam macam mana? Cara Islam ialah bank. Kita nak beli kereta. Bank beli kereta. Cara konvensional, kita nak beli kereta, bank beri duit pada kita. Kita beli kereta. Nampak tak? Cara Islami, kita beli kereta, bank beli kereta. Ada akad perjanjian dia. Bila masa bank beli? Ada cara dia tu. Surat wakalah tu, panjanglah cerita dia tu. Bank beli kereta 100,000. Bank beli kereta 100,000, bank jual pada kita 200,000. Dikiralah untungnya macam mana? Ni 10 tahun lama ni aku nak untung juga. Aku nak untung setahun 10%. Kalau 10 tahun, jadi 100%. Jadi, kalau harga kereta 100,000, nak ambil untung 10% setahun, 10% bersama dengan 10,000. 10 tahun, 100,000. Jumlah harga kereta mesti jual dengan harga 200,000. Kita buat akad dengan dia. Sign surat tu, sign surat beli kereta dengan harga 200,000. Beli kereta dengan harga 200,000 dan kita bayar kat bank Islam ini secara angsuran sekian banyak tiap-tiap bulan sampai habis tempoh 10 tahun. Artinya, cara Islami ialah kita beli kereta dengan bank secara bayaran angsuran. Yang cara konvensional, kita pinjam duit dengan bank, kita bayar kereta dan kita bayar pinjaman pada bank dengan cara angsuran dengan bunganya. Maka hak yang pertama hukumnya adalah haram, namanya riba. Yang kedua hukumnya adalah halal, namanya jual beli. Yahudi pun kata, kita pun kata, dah sama je ustaz. Beza apa? Hak tadi 200,000 juga. Hak ni pun 200,000 juga. Dah beza apa ustaz? Sama je. Bank Islam dengan sama 200,000 belaka. Saya pergi bank tak Islam, kena bayar sebulan 2,000. Hak ni pun cara Islam 2,000 juga. Sama je. Nampak sama, tapi Allah kata wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah halalkan jual beli. Wa harrama riba, Allah haramkan riba. Tak sama lah. Hasil sama, cara lebih kurang sama, tapi hukumnya tak sama. Dan kalau sama, ambil cara Islam lah. Kenapa ambil cara konvensional? Tak sama. Dah kata sama tadi, ambil cara Islam. Kenapa bila sama, ambil cara tak Islam? Kan pelik betul ajaib.
Itu hak beli kereta. Hak beli rumah lagu samalah cara sistem dia. Kita ada pilihan tadi. Nak ikut cara Islam atau tak nak ikut cara Islam. Walaupun kita secara dasarnya mengkritik juga sistem itu. Kenapa buat bagi sama? 200,000 juga. Cuma cara dia beza. Itu fitnah lah pada Islam. Alangkah baik kalau buat kurang lagi daripada sistem riba, maka berebutlah orang nak pergi pada sistem Islam. Sekarang orang berebut dah, dia kata. Yalah, sekarang orang berebut dah. Kalau buat lagi kurang, kau ramai berebut. Itu isu kita dengan bank Islam lah. Hingga orang kata, betul ke Islam? Cara dia Islam. Tapi realiti dalamnya, tak nak macam Islam pun, sama juga. Itu cerita lain lah pula. Tapi kita kata, paling kurang, orang Islam terselamat. Dengan ada sistem perbankan cara Islam untuk beli rumah, beli kereta dan sebagainya, kita sudah terselamat daripada riba. Sekurang-kurang. Itu riba orang kampung yang nak beli kereta, yang nak beli rumah. Riba orang berniaga, hak tadi. Bank-bank dia buat overdraft. Overdraft boleh duit cash. Kita pergi bank, dia bagi overdraft pada kita 100,000. Overdraft itu adalah pinjaman berdasarkan riba. Tak ada overdraft berdasarkan cara Islam. Saya tanya dah dululah, 3-4 tahun lepas. Saya pernah tanya, saya nak pakai duit. Kita orang bisnes, bukan semua keadaan baik untuk kita. Duit tak ada. Kita pergi bank, nak buat overdraft. Nampak senang cara dia. Tengok sistem, lah, riba rupanya. Mujur aku tak ambil. Baru ni saya nak beli kereta untuk isteri. Buat atas nama dia lah. 2 hari lulus. Bila 2 hari lulus, kita pun nak pergi lah, nak sign agreement. Panggil isteri nak sign agreement dah. Nak sign, saya tanya. Kejap. Ini loan Islamik kan? Tak Islamik Ustaz. Ini conventional. Subhanallah. Kita lupa nak khabar ke dia. Kita ingat dia faham dah. Dia orang Islam kan? Nak faham lah. Kita bukan pihak Ustaz pula, dia panggil kita Ustaz. Nak dia faham? Rupanya dia tak faham. Conventional Ustaz, bukan Islamik. Oh, kalau conventional tak boleh. Riba haram. Sama je Ustaz. Tak sama. Tu syurga ni neraka. Dia terkejut. Dah Ustaz, macam mana Ustaz? Tak boleh. Tapi cari isteri payah Ustaz, lambat. Tak boleh, tak boleh. Sayang Ustaz, dapat orang ni. Tak boleh. Haram, tak boleh. Tak apa Ustaz. Tak apalah, nak macam mana. Saya cuba yang lain pula lah, cara Islam ni. Selang 2-3 hari telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baru saya faham, rupanya konvensional itu riba. Selama ni saya duk berniaga kereta, duk buat urusan bank untuk orang, saya tak tahu itu riba. Saya orang Islam Ustaz. Saya orang Islam. Saya terlibat dengan riba Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz beri kesenangan pada saya. Alhamdulillah. Hari itulah dia sedar. Sekarang tahu kan? Mana ramai orang tak faham. Orang berniaga kereta tak faham. Kita pun tak faham. Terlibat dengan riba. Orang berniaga tak faham. Buat pinjaman cara riba. Oh, Masya Allah. No, di sana merata orang tulis elang. Loan. Peribadi loan. Menggunakan koperasi-koperasi. Banyak yang buat sistem koperasi ini loan cara riba. Ada orang telefon. Berapa nak? Saya kata nak pakai 300,000. Okey, tak ada masalah 300,000. 300,000, bayar 10 tahun, saya sekian banyak, dapat, lulus. Yang ni tak ada kaitan dengan bank, dia kata. Boleh bagi pinjam. 300,000 boleh bagi pinjam. Tapi caranya apa? Riba lah tu. Kalau nak duit riba, ambil lah. Sangat mudah. Riba rupanya mudah. Sebab ke neraka memang sangat mudah. Hak payah ke syurga. Itulah dia gambaran-gambaran berkaitan dengan riba yang sedang bergelewak dalam kehidupan kita pada hari ini, yang tak disedari oleh masyarakat. Maka namanya mala petaka riba. Memang mala dan petaka. Kerana orang tak sedar. Terlibat ramai umat Islam. Ramai rakyat Islam. Kenapa? Kerana pemerintah juga memberi sunnah terlibat dengan riba. Maka bila bapaknya borak, anaknya rintik, bapak berjalan tak betul, anak jalan lagi tak betul. Kalau bapak kecil berlari, kecil berdiri, anak kecil berlari.
maka kerajaan mesti mulakan pembetulan ini. Bukan hanya mempromosikan sistem Islam, tak cukup. Tapi praktiknya, kerajaan mesti jangan lagi terlibat dengan pinjaman cara riba. Dan juga GLC kerajaan jangan terlibat dengan pinjaman cara riba. Maka di kala itu rakyat akan ikut sunnah ini dan kerajaan akan dapat pahala yang sangat banyak. Okay, saya nak mengajak dalam kuliah kita pada malam ini untuk semua pihak, baik kerajaan, baik rakyat, untuk meninggalkan riba agar Allah tak isytiar perang. Hari ini Allah isytiar perang kepada kita. Maka ekonomi dunia rosak kerana permainan riba. Bank-bank dunia yang menguasai dunia cara riba. Pinjaman cara riba yang dibuat di peringkat antarabangsa. Ini yang merosakkan dunia pada hari ini. Dunia tak ada barakah. Maka bila dunia rosak, semua akan merasai keperitannya. Maka tak ada cara untuk kita keluar daripada bencana ekonomi hari ini melainkan balik pada cara Islam dan kita mesti memerangi riba. Sangat itulah kuliah yang sangat panjang pada malam ini, sejam 20 minit. Mudah-mudahan ia tidak menimbulkan kemarahan yang hadir pada malam ini. Kalau nak marah saya kata, siapa suruh mari? Ataupun kenapa tunggu? Balik je lah. Ni ustaz ni apa sampai 9.20? Nak balik. Bukan saya suruh tunggu. Nak dengar, tunggu je lah. Tak ada masalah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.